Kita nak pergi kepada syarat qalqalah. Baik. Kita jadikan qalqalah dengan suara qalqalah yang kita faham. Itulah qalqalah. Apa syarat-syarat yang perlu ada? Jadi ulama dah bincang benda ni secara detail. Jadi daripada itu kita boleh kesimpulan. Yang pertama sekali, jadikan qalqalah, huruf-huruf yang terlibat tadi itu dengan qalqalah, bacaan qalqalah, mesti yang pertama sekali huruf tersebut adalah bersifat jahar. Bersifat jahar. Jahar ni lawan dia apa? Hamas kan? Jahar ni lawan dia hamas. Kalau hamas itu angin yang kita katakan angin yang terlepas, ataupun angin yang keluar. Ataupun kita katakan angin yang keluar itu dengan kadar yang banyak. Kalau jahar lawan dia angin yang keluar mungkin dengan kadar yang sangat minima ataupun tak keluar langsung. Dua tu, boleh jadi dua tu. Okey. Yang kedua syaratnya adalah syiddah. Syiddah ni melibatkan suara. Suara yang tertahan ataupun tertegah. Hibasis saut. Lawan dia kepada dia adalah ar-rakhawah. Rakhawah ni adalah suara yang keluar. Suara yang jelas, nyata keluar. Dan tengah-tengah dia adalah baina rikhwin wasyadidi lin umar. Huruf tawassut ataupun disebut sebagai al-bainiyah. Okey. So, mesti ada sifat jahar yang mana nafasnya tertahan dan sifat syiddah yang mana suaranya tertahan. Dua-dua kena tahan. Suara, nafas. Okay, itu dua. Yang ketiga, syarat dia mesti sukun. Huruf mati. Okay? Ada nanti kita akan tengok pandangan ulama yang mengatakan qalqalah turut berlaku pada huruf berbaris. Tapi ini syarat yang ditetapkan oleh jumhurul qurra dan jumhurul nuhah. Jumhurul ulama daripada kalangan qurra dan juga pakar bahasa. Ini syarat yang ketiga. Dan yang keempat adalah tidak berlaku idgham. Ini syarat yang perlu kita faham baik-baik. Tak berlaku idgham. Kalau tidak cukup salah satu daripada syarat ini, maka qalqalah tidak akan berlaku dalam mana-mana huruf. Walaupun huruf itu adalah huruf qaf, ta, ba, jim dan dal. Huruf tu betul dah, huruf 5 tu. Tapi kalau tidak ada 4 syarat ini, qalqalah tidak akan berlaku. Maksudnya qalqalah ni dia bukanlah berlaku sentiasa dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Tak. Dia ada syarat dia. Dia ada syarat yang perlu kita faham betul-betul. Sedikit huraian. Syarat yang pertama dan kedua, para ulama telah membahaskan secara terperinci berkenaannya. Ini merujuk kepada keadaan sifat jahar yang dikaitkan dengan tertahan nafas. Manakala syiddah dikaitkan dengan tertahan suara. Oleh kerana kedua-duanya menyebabkan suara dan nafas tertahan, maka sudah pasti ia menjadikan huruf tidak dapat disebut dengan baik. Melainkan dengan meredakan, melepaskan tekanan daripada suara dan nafas yang tertahan. Sifat qalqalah adalah penyelesaian kepada keadaan ini seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Hajib. Hajib ini salah seorang daripada tokoh bahasa lah. Yang bila sebut, ni disebut. Wa innama hasala laha littifaqi kauniha shadidatun majhurah. Fal-jahru yamna'u an-nafasu an yajriya ma'aha wash-shiddatu tamna'u an yajriya sawtaha. فلما اجتمع لها هذان الوصفان وهو امتناء جري النفس معها وامتناء جري صوتها فاحتاجت إلى التكلف في بيانها كذلك يحصل ما يحصل من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة. Jadi disebut kat sini dia kata sesungguhnya qalqalah itu adalah terhasil daripada gabungan dua sifat syiddah dan jahar. Ini Ibnul Hajib, alam daripada beliau. Maka di sinilah hasilnya syarat yang saya sebutkan tadi. Kejahar tahan nafas, syiddah tahan suara. Bila terkumpul dua ni, suara tak boleh nak keluar secara bebas, secara terang, secara mudah, secara jelas dan sebagainya. Akhirnya, dia terpaksa menghasilkan satu suara. Atau yang disebut dalam istilah yang lainnya, suwaitun. Dia menghasilkan suwait. Suwait ini adalah isim tasghir daripada sautun. Isim tasghir ini maksudnya benda yang kita nak kecilkan lagi kuantiti dia. Contohnya macam nahar. Nahar, sungai. Kita nak kata anak sungai. Kita sebut
Nuhairun, anak sungai. Dalam bahasa Arab sikit lah. Kalau macam bahar ni laut. Kita kata nak kata bukan anak laut, kita kata tasik. Tasik ni macam laut juga tapi dia tak laut. Kita panggil dia sebagai buhairah. Anak bintang. Najmun, Nujaim. Anak bintang. Saut, suara. Suwaitun, anak suara. Maksudnya suara yang lebih perlahan daripada suara yang biasa kita. Itu maksud dia lah. So, di sinilah berlaku tekanan yang begitu kuat pada huruf yang tahan nafas dan suara padanya. So, akhirnya lahirlah suara yang dinamakan sebagai qalqalatun. Baik. Lagi syarat yang ketiga pula adalah dengan melibatkan huruf-huruf qalqalah yang berkeadaan sukun sahaja. Cuma orang salah faham. Bila dikatakan bahawa sifat qalqalah ini adalah sifat yang lazimah, yang tak boleh la tanfak abadan min zati hurufiha, boleh berpisah selama-lamanya daripada hurufnya, maka ini perlu diberi perhatian kembali. Kerana dalam perbahasan sifat, selain daripada pembahagian lazimah, ghairu lazimah, ada di sana pembahagian yang saya kira lebih terang untuk kita jelaskan kepada masyarakat ataupun kepada mana-mana yang nak belajar tentang sifat huruf. Saya lebih suka menggunakan pandangan yang datang daripada Syekh Al-Muradi ataupun Al-Imam Al-Muradi yang membahagikan sifat huruf ni kepada dua. Satu disebut sebagai sifat mumayyazah, satu lagi disebut sebagai sifat muhassanah. Sifat mumayyazah ini refer kepada sifat-sifat yang ada lawan. Manakala sifat muhassanah ini refer kepada sifat yang tidak berlawan. Jadi sifat qalqalah, sifat berlawan ke tidak? Tidak. Bukan sifat yang berlawan. Dia termasuk dalam kategori sifat-sifat yang muhassanah. Muhassanah ni maksudnya sifat yang hanya mengelokkan lagi sebutan. Dia huruf tidak akan cacat 100%. Cuma tidak sempurna. Kurang sempurna. Masih lagi dia mengekalkan sebahagian besar daripada sebutan huruf tadi. Berubah huruf kepada huruf yang lain. Contohnya huruf qalqalah, kita tak sebut dia. Qul huwallahu ahad. Masih lagi huruf dal. Semua tidak ada qalqalah. Tak cantiklah bunyi dia. Gitulah umpama mudah ni. Jadi qalqalah ni sebenarnya dia hanya pada wujud ketika sukun. Kerana dia adalah sifat-sifat yang muhassanah. Sifat yang apa orang panggil? Memperelokkan lagi sebutan huruf tersebut. Kerana dalam keadaan berbaris, huruf qalqalah sudah boleh dijelaskan melalui barisnya. Perlu lagi kepada suara, kita katakan gegaran tadi. Perlu lagi. Tapi bila dimati saja, kita nak jelaskan bahawa yang kita sebut itu adalah huruf qaf. Kita sebut itu adalah huruf ta. Yang kita sebut itu adalah huruf ba. Yang kita sebut itu adalah huruf jim dan huruf dal. Qalqalah perlu ada dalam bacaan kita tadi. Dan ia menjelaskan lagi bahawa itulah huruf yang kita baca. Dan orang yang mendengar tu pun, okey, dia baca huruf ta, baca huruf qaf dan sebagainya. Okey. So di sini saya lebih suka menggunakan bahagian yang disebut sebagai mumayyazah dan juga muhassanah. Baik. Jadi memang secara boleh katakan apa benda sukun ini ataupun dalam keadaan sukun ini memang menjadi pegangan di sisi jumhur qurra. Tidak ada yang mengatakan bahawa huruf qalqalah ini juga ada dalam huruf yang berbaris. Cuba kita buat. Cuba kita buat huruf qalqalah dalam keadaan huruf tu berbaris. Siapa yang boleh jelaskan kepada saya macam mana dia qalqalahkan huruf yang berbaris? Cuba jelaskan kepada saya. Kita ambil qul huwallah contohnya. Ku tu qul tu berbaris kan? Cuba qalqalahkan baris. Siapa yang boleh buat? Dia tak boleh beza dengan sebutan hak mati tu. Kena samalah. Kalau qul huwallahu ahad ada huruf yang kita nak baca hak baris depan ni pun mesti ada bunyi yang gitu. Kita buat bunyi begitu. Boleh tak? Boleh. Sebab dia ada baris dah. Sudah ada baris. Baris dengan huruf mati
Kena kuat. Huruf qalqalah tadi tu lahir daripada huruf mati. Di mana mungkin dia akan sama dengan huruf yang memang sudah ada baris dia. Akan sama. Jadi, sangat sukar untuk kita jelaskan bahawa huruf qalqalah huruf terlibat pada huruf-huruf berbaris. Sebab apa yang jadi begitu? Kerana ada yang mengkiaskan sifat qalqalah ini dengan sifat gunnah. Sifat gunnah. Gunnah ni ada orang kata ada walaupun dalam keadaan berbaris. Betul, yang itu saya setuju. Okey, saya setuju. Huruf gunnah iaitu huruf nun dan mim masih lagi berlaku gunnah walaupun dalam keadaan berbaris. Betul? Cuma kita kena fahamlah gunnah dia tak sama dengan qalqalah. Gunnah dia terlibat dengan dua makhraj. Makhraj daripada fami ataupun lisan ni famawi. Yang keduanya dia terlibat dengan makhraj hidung. Walaupun makhraj lidah ini tidak terlibat, tapi suara masih lagi boleh lalu ke hidung. Tapi qalqalah dia makhraj dia satu tu je. Jadi bila dia berbaris, dia akan pegang pada baris lah. Dia baris lah. Kalau baris depan lah. Baris atas lah. Baris bawah lah. Jadi kita tak boleh nak qiyas qalqalah dengan gunnah. Sebab makhraj dia berbeza. Jadi kalau ada orang qiyas begitu, maka tak kena lah. Kiasan itu qiyas ma'al farid kita panggil. Qiyas yang tidak kena pada tempat dia. Okey? Baik. So, begitu walaupun begitu ada yang kata qalqalah tetap ada pada huruf-huruf berbaris. Kita tengok nanti ada saya senaraikan dalam kertas kerja ni. Baik. Jadi ulama mutaqaddim telah jelaskan kepada kita bahawa qalqalah ini dia berlaku ketika waqaf. Waqaf ini maksudnya dalam keadaan sukun lah. Bila kita berhenti kan kita akan matikan huruf yang terakhir. So itulah maksud waqaf. Ada orang kata tak ketika wasal macam mana? Ketika wasal ni memang ada orang kata ketika wasal tak berlaku qalqalah. Tapi sebenarnya waqaf yang dimaksudkan oleh ulama-ulama mutaqaddim. Ulama mutaqaddim ni dia guna perkataan waqaf. Jadi orang faham contohnya huruf qalqalah yang ada di tengah-tengah kalimah. Jika kita wasal ataupun kita sambung bacaan. Contohnya yaj'alun. Huruf jim mati kan dia duduk di tengah kalimah. Betul? Jadi yang ni kita tak waqaf pada yaj tu. Kita akan baca dia sampai akhir. Kita akan baca dia sampai penghujung kalimah. Kita akan baca dia sampai penghujung kalimah. Betul? So kita tak akan panggil dia ataupun tak sebut dia sebagai waqaf. Sebab kita wasal dengan perkataan tu duduk di tengah-tengah. Jadi kita kena faham penggunaan istilah waqaf di sisi ulama dulu dia merujuk kepada huruf yang mati. Jadi bila huruf mati, tak kira lah huruf yang mati itu berada di tengah atau berada di hujung kalimah. Samalah maksud dia. Jadi kita kena faham istilah yang diguna pakai oleh ulama dulu, ulama yang hari ini. Ada perbezaan dia. Okey, kena faham betul-betul. Jangan faham waqaf tu yang berlaku di hujung kalimah sahaja. Yang berada di tengah-tengah kalimah jangan baca dengan qalqalah. Bukan maksudnya begitu. Okey, baik. Kemudian disebut kat sini, ini hujahan yang mengatakan bahawa maksud waqaf itu adalah dengan maksud sukun. Yang disebut saya nukilkan daripada perkataan Ibnu Syurai. Disebut faqala wa hiya mutawassitun kaba'in al-abwab. Al-qalqalah huna abyanu fil waqfi fil mutatarrifati min al-mutawassitah. Jadi dia sebut kat sini fil waqfi. Kemudian disebut kata qalqalah di sini lebih terang berbanding lebih terang ketika waqaf berbanding yang berada di pertengahan. Kalau kita tengok perkataan al-abwab, huruf ba yang pertama ni yang ni mati. Yang ni sukun. Jadi kalau kita nak refer kepada orang yang kata bahawa qalqalah ni hanya berlaku ketika waqaf, maksud yang ada di hujung kalimah sahaja huruf tadi, maka bagaimana dengan huruf-huruf yang berada di pertengahan kalimah?
Maka kalau kita refer apa yang disebut oleh Ibnu Shuraih di sini, jelas bahawa qalqalah itu sekadar berlaku di hujung kalimah fil mutatarrifah, minal mutawassithah juga berlaku, cuma dibezakanlah kat sini sikit dari segi cara sebutan. Itu saja, tapi nak bagi tahu walaupun begitu masih lagi ada sebutan qalqalah pada huruf ba yang berada di tengah-tengah ni. So kita kena faham waqf yang digunakan oleh ulama mutaqaddimun bukan merujuk kepada huruf yang berlaku di hujung kalimah sahaja, tidak. Tapi dia turut berlaku pada huruf qalqalah yang mati, yang sukun, kira sama ada di tengah ataupun di hujung kalimah. Okey, tas. Okey, di sini ada soalan. Andaikan qalqalah hanya berlaku ketika sukun, ada tak pendapat ulama yang mengkategorikannya dalam sifat mendatang? Arid. Kerana terdapatnya syarat sukun itu. Okey. So kita nak kata bahawa qalqalah ini dia bersifat dengan sifat arid. Kalau sifat lazimah ni sifat yang memang ada. Kalau sifat aridah ni dia mendatang. So kita nak kategorikan dia dalam kategori yang mana qalqalah ni? Sifat lazimah ke sifat aridah? Jadi kalau refer kepada apa yang saya sebut tadi, sifat muhassanah tadi tu dia lebih kepada sifat aridah. Lebih kepada sifat aridah. Maksudnya dia tidak berlaku pada huruf yang berbaris, dia berlaku pada huruf yang sukun. Kalau sifat lazimah ni kira baris ke sukun ke mesti ada. Macam berlaku pada huruf nun tadi. Okay. So qalqalah sifat aridah berlaku pada huruf-huruf yang terlibat ketika sukun sahaja. Itulah. Tapi kebanyakan orang meletakkan sifat qalqalah ni dalam sifat lazimah. Bila kita tanya dia balik, kenapa letak dalam sifat lazimah sedangkan dia hanya berlaku pada sifat qalqalah? Pada keadaan sukun. Maka tidak dapat satu jawapan yang orang kata ni lah, yang konkret lah dari segi penghujahannya. Tapi kalau ada sahabat-sahabat yang mungkin berpandangan begitu, mungkin boleh kemukakan hujah. Kita boleh bincang, tidak ada masalah. Benda khilaf ni perlu kita nak bergaduh. Lagi mana dia ada hujah. Cuma ini pandangan yang saya kira lebih menepati dan lebih mudah untuk kita faham. Sebab kalau kita nak kata huruf qalqalah ni ada pada huruf yang berbaris, sangat sukar untuk kita jelaskan kepada orang lah. Bagaimana qalqalah berlaku pada huruf berbaris? Gunah tadi kita boleh sebut. Sebab kalau huruf berbaris pun memang gunah tu keluar kot hidung suara dia. Tapi qalqalah ni tak boleh. Saya tak tahulah, takut ada penjelasan lain yang saya tak tahu. Mungkin sahabat-sahabat boleh bantu lah. Okey, baik. Syarat ketiga ini menjelaskan kepada kita bahawa memang berlaku pada sukun. Baik. Kita nak pergi kepada syarat yang keempat. Syarat keempat pula adalah berkaitan dengan sifat qalqalah yang tidak akan berlaku ketika idgham. Ini kita kena faham juga. Sebab sama yang tanya. Itu ni kalimah laim basaq. Ini biasa kita duk tanya lah kan. Basaq. Di sini kan ada huruf. Betul? Ada huruf. Kan basaq tu ada huruf. Mati kan. Sukun. Jadi saya sebut. Syarat untuk qalqalah dibuat. Ada huruf-huruf yang terlibat. Mesti sifat jahar, sifat syiddah. Dan sukun. Baik. Terus sekarang ni kalimah basaq. Ada sukun. Tapi kenapa tak diqalqalahkan? Kerana apa? Kerana berlaku idgham. Betul tak? Berlaku idgham. Apa hukumnya di sini? Nak tanya. Apa hukum yang berlaku di sini? Basaq. Apa nama hukum dia? Jawab kan? Apa nama hukum dia? Siapa boleh jawab? Idgham ke apa? Bacaannya idgham ke tak? Mutajanisain. Akis. Okey. Hukumnya apa? Idgham ke izhar? Dua tu jawapan. Pilih. Idgham ke izhar?
Idgham. Baik. Untuk idgham, di sini berlakunya idgham. Idgham secara naqis. Tak kira lah sama ada idgham naqis ke, idgham kamil ke. Bila namanya idgham, ke dia telah menghalang daripada berlakunya bacaan qalqalah di sini. Sebab tu, tidak ada satu riwayat yang baca dengan basat. Tak ada satu riwayat yang baca begitu. Semua akan baca dengan menenggelamkan sifat qalqalah, akan tetapi mendatangkan sifat-sifat yang lain yang ada pada huruf, kecuali qalqalah sahaja. Jadi kita katakan naqis itu, idgham naqis, idgham yang kurang di sini. Kurangnya kat mana? Kurangnya pada sifat qalqalah. Sebab apa qalqalah tak boleh ada? Kerana qalqalah itu maksud dia adalah memisahkan. Maksudnya menjelaskan, menerangkan. Manakala idgham maksudnya masukkan. Jadi kontra antara dua makna ni. Qalqalah dengan idgham itu makna yang saling berlawanan. Maka sangat mustahil untuk dia berada pada satu keadaan. Maksudnya tak boleh dia berada bersama-sama. Bila ada idgham tak akan ada qalqalah. Itu sifir dia. Yang ini disebut oleh para ulama sebagai al-idghamu nawani'ul qalqalah. Idgham ini adalah salah satu daripada tegahan-tegahan ataupun larangan-larangan yang tak mungkin untuk kita qalqalahkan huruf yang terlibat. Okey, faham Sebab tu jangan kita baca qalqalah pada huruf-huruf yang berlaku padanya idgham. Kiralah sama ada idgham naqis ataupun idgham kamil. Okay. Gitu juga pada perkataan alam nakhluqkum. Kan kita tak baca dia dengan qalqalah kan? Sebab apa? Sebab berlaku idgham di situ. So di situ, hak lain cukup syarat dia. Hak lain cukup syarat. Sifat jahar, sifat syiddah. Tapi syarat yang keempat tak cukup. Kita tak boleh dibaca dengan qalqalah. Okey, baik. Jelas Alhamdulillah. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Apa yang boleh disebut? Fa'inil taqatil qafu bil kafi fahiya sakinatun wa qulibat misluha udghimat fiha dhahabat qalqalatuha bil qalbi wal idghami wa dhalika fi qawlihi ta'ala. Sekiranya bertemu huruf dengan dan itu mati, maka ditukarkan qaf tersebut pada huruf yang secara idgham kamil. Maka qalqalah tidak akan berlaku. So contoh alam nakhluqkum. Okey, boleh. So idgham itu telah negah daripada berlakunya bacaan qalqalah. Syarat dah cukup, 3 syarat cukup, tapi syarat yang keempat tak cukup. Ke akhirnya qalqalah boleh dibaca. Jadi siapa yang baca juga dengan qalqalah, dia telah menyalahi syarat-syarat qalqalah itu sendiri dari segi teorinya, dan dia turut menyalahi riwayat bacaan itu yang sememangnya datang dengan keadaan qalqalah. Saya kira perbincangan qalqalah pada huruf-huruf yang ada idgham ini mungkin tak di-highlightkan sangat dalam pengajaran ilmu tajwid. Dia akan sebut idgham je lah, sebab bila masuk huruf pada huruf contohnya, maka tak ada lah huruf hilang gitulah tadi. Sabta tadi idgham kan huruf huruf yang kuat, maka huruf yang lemah. Jadi sebab tu kita tak boleh hilangkan seluruh sifat yang ada pada huruf. Kita kena kekalkan sebahagiannya kerana huruf ta lebih kuat berbanding. Itu alasan biasa dalam menghuraikan perkataan itu. Orang tidak hurai kenapa tidak diqalqalahkan huruf-huruf yang ada dalam kalimah kalim tadi. Jadi hari ini alhamdulillah kita dah jelaslah kenapa ia tidak diqalqalah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sorry, ni lain sikit soalannya. Tapi melibatkan kalimah tu lah. Nakhluqkum tu. Untuk saya nak confirm balik. Untuk riwayat itu kamil terus pada kaf ataupun dua wajah? Boleh juga naqis. Okay. Untuk kalimah nakhluqkum, di sini berlaku khilaf lah di kalangan qurra. Kalau kita tengok
ada pandangan yang datang daripada ulama-ulama mutaqaddimun, mereka mengatakan bahawa bacaannya dengan satu wajah sahaja, iaitu bacaan secara idgham kamil. Alam nakhluqkum. Huruf itu memang sifat makhraj hilang. Bukan sekadar qalqalah, tapi seluruh makhraj dan sifat pada huruf qaf itu hilang. Kerana berlaku di situ idgham secara kamil. Namun begitu, ada pandangan yang datang daripada ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdul Fattah Al-Qabli dan beberapa lagi lah yang mengatakan bahawa kalimah ini turut boleh dibaca dengan dua wajah. Pertama dengan idgham kamil, yang kedua boleh dibaca dengan idgham naqis. Itu idgham naqis ni sifat qalqalah sahaja yang hilang, manakala sifat-sifat yang lain huruf itu dikekalkan. Alam nakhluqkum. Okay, alam nakhluqkum. Masih lagi ada bunyi tebal dia, tapi tidak ada qalqalah. Khulasah daripada dua pandangan yang ada, maka secara peribadinya saya merujuk kepada pandangan yang mutaqaddimun lah, yang mengatakan bahawa hanya bacaan secara idgham kamil sahaja bagi jalur riwayat Al-Imam Syafi'i. Kalau nak baca dengan idgham naqis, baca riwayat yang mengikut jalur daripada jalur Tayyibah. Ada baca dengan idgham naqis, dinisbahkan kepada riwayat Hafs dengan jaluran yang lain, bukan jaluran daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Allah. Okey, mana tadi? Okay. Namun begitu, ada lagi yang bawa pandangan yang kita katakan satu bentuk takrib. Begitulah buat takrib yang cuba dijelaskan. Iaitu daripada Syekh Hijazi. Syekh Hijazi ini dia salah seorang yang mengomentar Jazariyah. Dia sebut bahawa qalqalah ini, kalau kita nak kenal dia sama ada betul atau dibuat, dia boleh didengari oleh orang yang berada dekat dengan kita. Orang yang berada jauh daripada pembaca. Maksudnya, kerana kuatnya suara yang dikeluarkan, maka orang yang berada jauh daripada pembaca tadi boleh dengar suara. Ada syarat yang seterusnya. Namun begitu, syarat ini ditolaklah oleh jumhurul qurra, ada yang dulu ataupun yang sekarang, mengatakan semestinya orang yang jauh tu wajib kena dengar. Penting yang pembaca tu dia tahu dia baca qalqalah dengan adanya sedikit lebihan suara, garan suara kat situ. Guru yang mendengarkan itu katakan betul bahawa itulah bacaan qalqalah, maka orang hak jauh walaupun dia tak dengar, guru yang mengesahkan bacaan itu, maka tak perlu lagi orang yang jauh menjadi penilai dia. Tapi ini adalah pandangan yang kita katakan syaz lah dalam huraian terhadap syarat-syarat pada huruf qalqalah itu sendiri. Saya sahaja masukkan di sini kerana ada juga soalan yang berkait dengan orang yang jauh ni kena dengar. Orang kalau tak dengar, dikira qalqalah tu dibuat tidak sah. Sebab apa yang saya katakan begitu? Kerana kita Nihayatul Qaul Mufid, mana arangnya Syekh Muhammad Maki Nasr Al-Jarisi ni, dia menukilkan kalimah kalam Syekh Hijazi, dan kita Nihayatul Qaul Mufid adalah antara kita yang masyhur di alam Melayu kita. Sehingga diterjemahkan pula oleh Abdullah Sangkuri. Syekh Abdullah Sangkuri, Senggara ni diterjemahkan kitab Nihayatul Qaul Mufid ni dengan karangan beliau yang dinamakan dengan Mauriduz Zam'an. Jadi oleh kerana kitab ni terlalu masyhur digunakan di alam Nusantara kita, maka akhirnya pandangan ini memang tak boleh katakan satu pandangan yang tidak asing lah. Yang asing lah, dia pandangan yang masyhur. Pandangan ini ditolak oleh jumhurul qurra. Tidak mensyaratkan pun sebenarnya untuk orang yang jauh tu dengar. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada huruf ta dan hamzah tidak qalqalah. Ada orang tanya ni, apa huruf ta dan ni dia tidak diqalqalahkan? Okay. Sedangkan dia juga bersifat dengan sifat apa? Sifat syiddah.
dengan ini dia bersifat dengan sifat syiddah. Tapi dalam masa yang sama dia bersifat dengan sifat hamas. Yang ini pun saya dah beberapa kali jelaskan bahawa huruf dan apa dia tak boleh jadi huruf qalqalah kerana dia kurang sifat hamas. Huruf dengan ini dia berbeza pada sifat hamas dengan. Sebab tu kalau kita tengok pada huruf-huruf syiddah, ajidu qatan bakat. Ajidu qatan bakat. Ada 3 huruf yang dikeluarkan daripada bacaan qalqalah. Huruf hamzah dan kaf. Manakala huruf lain dibaca dengan qalqalah. Dia ada orang tanya, kenapa qaf jim dal sahaja qalqalah? Hamzah bagaimana? Baik. Huruf dengan kaf secara mudahnya kerana dia kurang satu iaitu sifat hamas. Bagaimana saya sebutkan tadi, hamas ini adalah kita katakan adik kepada qalqalah. Saya analogikan begitulah secara mudah. Sebab huruf dengan kaf ini, walaupun berlaku tekanan suara pada kedua-dua huruf ini, sebagaimana berlakunya juga tekanan pada huruf ba, jim, dal, tapi dia boleh diselesaikan dengan hanya mendatangkan sifat hamas atau yang disebut dalam istilah yang lama ni sebagai an-nafkh. Sebelum adanya sifat hamas, Sibawayh menyebut dengan sifat an-nafkhu. An-nafkh. Dengan sifat an-nafkh. Maksudnya huruf ini kalau kita baca, dia tak perlu kepada suara yang kuat bagaimana berlakunya pada huruf-huruf qalqalah. Lantaran sifat hamas itu sendiri pun adalah sifat yang kita katakan sebagai melepaskan sedikit angin. Jadi dia sangat sesuailah dengan huruf ta dengan kaf tadi tu. Kita baca pun sendiri dari segi praktikalnya. Kita akan baca idza syamsu kuwirat. Sikit saja. Boleh dengar suara hamas saya? Idza syamsu kuwirat. Tidak banyak. Jangan baca idza syamsu kuwirat. Dia tak akan jadi begitu. Itu huruf sin. Okey. Idza syamsu kuwirat. Ataupun fa'adalak. Tak akan jadi banyak. Fa'adalak. Tak jadi begitu. Fa'adalak. Sikit saja. Dan itulah yang dikatakan sebagai hamas. Jadi dia dah ada penyelesaian. Berbeza dengan huruf qaf, ta, ba, jim, dal ni, dia tidak ada penyelesaian. Melainkan dengan datangnya sifat al-lah. Qul huwallahu ahad. Kerana suara tu kuat. Jadi macam mana kita nak takhallus daripada tekanan yang begitu kuat yang berlaku dalam rongga mulut kita. Haq. Sudah. Kita sendiri yang baca pun akan rasa tekanan. Al-haq. Dan kita rasa Allah tak puas hati. Sebab tidak dilepaskan tekanan itu. Okay? Bahaya tekanan ni kalau tak lepas nanti dia menjadi darah tinggi. Orang yang ada darah tinggi, tiba-tiba darah tinggi dia tu menyerang. Apa yang kita boleh buat? Kita kena cucuk sikit supaya darah dia terkeluar. Biasa rawatan yang dibuat, dia akan cucuk sikit. Mana-mana bahagian yang boleh mengeluarkan darah dia. So daripada situ darah dia akan berkurang dan tekanan akan turun. Begitulah umpama dia kita katakan untuk qalqalah ni. Okey. Itu untuk huruf ta dan kaf. Bagaimana pula dengan huruf hamzah? Hamzah ni sebenarnya dia ada banyak pilihan. Dia boleh dibaca dengan ibdal, dia boleh dibaca dengan tashil, boleh dibaca dengan naqal, dia boleh dibaca dengan hazaf. Di dalam bab membaca Al-Quran, untuk huruf hamzah dia memberi kita banyak pilihan. Ataupun riwayat kita tidak membacanya dengan begitu. Secara keseluruhannya, hanya pada beberapa perkataan sahaja. Tapi itulah sifat hamzah secara umumnya. Maka dia tidak perlu lagi kepada qalqalah yang menerangkan sifat tersebut. Dan disebut oleh Al-Imam Mustakhawi, saya lupa nak dalam ni, kata orang yang baca dengan hamzah ni seperti orang mabuk. Orang yang baca qalqalah pada huruf hamzah ni seperti orang yang mabuk. Kasakrani, seperti orang yang mabuk.
Orang mabuk, macam mana dia baca Quran? Suara pun jelas tak jelas itu. Jadi dia buat perumpamaan begitu. Maksudnya dia bukan adalah salah satu daripada tabiat semula jadi Arab yang fasih menyebut huruf itu ketika mati. Jadi dia melaranglah secara tak langsung kepada kita untuk menyebut dengan cara yang demikian. Baik. Okey, saya kira yang tu insya-Allah jelas lah. Apa tidak dibaca dengan qalqalah. Sebenarnya kita nak tengok pada imalah dan itba' qalqalah. Ada yang baca dengan imalah pada qalqalah. Macam mana imalah qalqalah? Imalah qalqalah ini merujuk kepada imalah ni maksudnya imalah yang kita baca majriha tu. Jangan faham yang tu sebab imalah ni digunakan oleh qurra banyak istilah dia. Imalah di sini ialah merujuk kepada sifat huruf yang ada pada huruf-huruf qalqalah tadi. Kalau kita tengok terbahagi kepada dua. Ba, jim dan dal ni terbahagi kepada dua. Dengan itu adalah huruf yang tebal, isti'la. Kita katakan huruf isti'la dan huruf jim dal adalah huruf istifal. Qalqalah yang dibuat adalah rujuk kepada sifat huruf yang ada pada dua bahagian huruf qalqalah ini. So, kalaulah huruf tu huruf nipis, istifal, maka qalqalah yang dibuat dia nipis. Kalau huruf tu huruf tebal, alhaq, jadi huruf tu huruf tebal. Qalqalah dia. Itu maksud dia. Ini pandangan yang kita katakan tak tepat lah. Susah kita nak baca Quran ni sehingga kita menyebabkan kita jadi buat bacaan seperti itu. Adapun qalqalah pada huruf istifal adalah dengan membacanya cenderung kepada baris atas. Maksudnya kerana dia nak ringankan huruf istifal tu. Jadi kecenderungan itu lebih kepada baris atas dan ismam dengan baris bawah, dia capur kat situ. Bercampur. Contohnya al-haq, dia baris atas kemudian dia macam ismam. Macam contohnya qila pada kalimah qila, gitulah lebih kurang sebutan dia. Maksudnya bacaan yang merujuk kepada sifat huruf. Qalqalah itu ditentukan dengan sifat huruf yang ada pada huruf-huruf yang terlibat. Begitu juga dengan huruf-huruf yang dibaca dengan tebal tadilah. Tapi pandangan ini adalah pandangan yang ditolak oleh jumhurul qurra juga. Cuma saya sebutkan sini kerana ada yang baca begitu. Dan ada juga yang mengatakan bahawa qalqalah ini mesti dibunyikan dengan mirip baris. Okey, mirip baris. Jadi orang pertamalah kita katakan yang menyatakan demikian adalah Al-Mar'ashi. Kalau kita tengok dia bayan juhdul muqil disebut summa alam anna izhar al-qalqalah fil harfi sakin yushbihu al-harakah. Ketahuilah bahawa jelasnya bunyi qalqalah pada huruf yang mati adalah menyerupai bunyi baris. Walaupun demikian, ada beberapa pandangan yang datang daripada ulama yang dahulu seperti Al-Imam Sibawayh yang menyebut tentang apa? Ada bunyi baris ni. Seperti disebut apa? Ka'annahum yarumunal harakah. Maksudnya orang yang baca qalqalah ni seperti mereka membaca baris. Inilah yang ada soalan tanya tadi kan. Adakah qalqalah ini dia refer kepada baris? Maksudnya kita akan cenderung kepada mana-mana baris yang tiga tadi itu untuk kita baca. Memang ada pandangan itu. Ada yang berpandangan bahawa bacaan qalqalah mesti mirip kepada baris atas sahaja. Secara mutlaqan. Pandangan yang pertama. Dan inilah yang dikatakan pandangan yang paling rajah. Betul ataupun tak? Kita tengok nanti. Dan ada yang kata bahawa huruf qalqalah ataupun sifat qalqalah dibaca dengan mirip bacaan huruf sebelum dia. Baris sebelum dia. Kalau huruf sebelum dia tu baris atas, maka huruf qalqalah itu dibaca dengan mirip pada baris atas. Kalau huruf sebelum dia baris bawah, mirip dibaca dengan baris bawah. Kalau baris depan. Maksudnya dia menilai bacaan qalqalah tu berdasarkan kepada baris huruf sebelum. Ada pula yang kata, kita kena tengok huruf selepas.
Baris ni apa? So daripada situ kita akan baca qalqalah. Contohnya macam qul huwallahu ahad. Huruf dal mati ketika waqaf. Huruf sebelum huruf dal itu adalah huruf ha baris atas. Maka bunyi qalqalah huruf dal mesti bunyi macam baris atas. Qul huwallahu ahad. Ahad baris atas. Okey. Kalau huruf sebelum tu baris bawah. Contohnya kalimah qist. Qist. Qalqalah dia akan jadi gitu. Bil qist. Sebab apa? Sebab huruf si mati, tengok lagi pada huruf sebelum dia, huruf qaf baris bawah. Tapi kalau yang kata pandangan pertama tadi, dia kata kena baris atas sentiasa. Maka dia akan baca bil qist. Itu bunyi huruf qalqalah yang direferkan kepada baris atas. Jadi sebenarnya macam mana ni? Ada banyak-banyak versi. Ada banyak versi. Nak mirip kepada baris atas ke, nak mirip kepada baris depan ke, nak mirip kepada baris bawah ke, nak refer kepada huruf sebelum ke, huruf selepas ke, bagaimana penilaian dia. So kat sini saya boleh sebut bahawa qalqalah dia bukanlah yushbihul harakah sebagaimana yang disebut oleh beberapa tokoh yang disebut kat sini. Macam Sibawai sendiri pun disebut yarumunal harakah. Tapi ulama kontemporari memahami al-harakah di sini adalah dengan harakah i'rabiyah sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Maksudnya memahami bahawa harakah di sini adalah sama ada baris atas, baris depan ataupun baris bawah. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Sibawai, harakah di sini adalah al-harakatu al-ihtizaziyah ataupun al-harakatu al-ittirabiyah ataupun disebut sebagai al-harakatu al-infijariyah. Maksudnya gegaran, baris yang harakah yang bergegar, bukan baris harakah dengan maksud simbol baris atas, baris depan, baris bawah. Tapi harakah di sini harakah bergerak, gerakan yang bergegar. Bergegar maksudnya yang bergegar, bagaimana yang kita faham gegaran itu berlaku macam mana. Sebab apa? Sebab Sibawai juga menggunakan istilah yang sama, ka'annahum yarumunal harakah pada huruf hammas. Ada sifat-sifat hammas dalam kitab beliau, Al-Kitab nama dia, Al-Kitab li Sibawai. Itu menyebut bahawa sifat hammas juga ka'annahum yarumunal harakah. Baik. Kalau Sibawai dia sebut bagi sifat hammas itu juga sama dengan apa yang disebut pada sifat qalqalah, dan kalau kita katakan qalqalah itu mirip dengan baris, maka seluruh sifat hammas kita kena baca qalqalah. Nampak tak kat situ? Jadi sebenarnya penggunaan istilah al-harakah dari sisi Sibawai bukan refer kepada baris atas, baris bawah, baris depan. Tapi dia refer kepada gerakan ataupun bentuk suara yang bergegar ataupun yang bergetar ataupun yang bergoncang tadi. Itu sahaja. Dia tidak akan cenderung kepada mana-mana baris. Tak kira sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Dia bunyi yang tersendiri. Qul huwallahu ahad. Tak boleh kita nak kata dia tu mirip baris atas ke, depan ke, baris bawah. Sebab dia bunyi yang tersendiri. Okey, dan boleh saya katakan bahawa qalqalah ini dia berlaku begini. Kita andaikan beginilah. Ahad, kita ambil ahad. Nampak? Okay. Sekarang ni huruf dal ni mati. Lepas daripada ni baru qalqalah. Huruf dal tu mati. Selepas daripada matinya huruf dal, kelahirlah suara qalqalah. So kita matikan dulu. Gerak perlahan dia supaya kita nampak. Ahad. Jadi macam mana kita nak kata dia harakah? Sebab harakah yang pertama sekali dia kena sebut ada huruf tersebut. Soalnya secara langsung ataupun secara terus ada pemisah ataupun ada
ada orang kata break sekejap situ. Maksudnya bila kita nak sebut baris, dia mesti bersekali dengan huruf tu. Faham tak maksud saya? Okay ke? Okay ke? Maksudnya sekarang ni kita sebut ahad kan? Tu kita sekalikan dengan sebutan hamzah. Hamzah kita sekalikan dengan sebutan baris. Dia tidak berlaku sebutan baris kemudian daripada sebutan hamzah. Faham ke? Okay. Suara okey ke? Suara okey? Test sekali lagi. Suara okey? Suara putus-putus. Okey. Okey. So sekarang ni macam mana suara okey? Masih lagi putus-putus ke? Macam mana? Okey dah? Macam dah okey dah sikit. Okey sikit Baik. Sorry. Okey, saya ulang sekali lagi. Kita ambil perkataan ahad. Okey, so sekarang ni yang kita nak qalqalah tu adalah pada huruf dal. Huruf dal. Okay, huruf dal kita matikan dia. Kerana memang syarat qalqalah ni di mana yang kita bincang tadi mesti berlaku dalam keadaan mati. Betul? Okey. So sekarang ni kalau kita kata bahawa huruf dal yang mati dan dibaca dengan qalqalah itu adalah mirip kepada huruf baris, maka qiyas itu tidak kena. Sebab kalau kita nak baca baris mesti disebut sekali dengan huruf. Bagaimana yang berlaku pada huruf hamzah dan huruf ha. Di kalimah ahad ni lah. Boleh kita sebut baris kemudian atau kita sebut baris sebelum sebut huruf hamzah. Jadi kalau nak sebut sekali dengan huruf. Jadi kalau kita kata qalqalah itu mirip baris, maka yang kita sebut adalah selepas daripada kita matikan huruf dal. Suara itu lahir selepas daripada huruf dal. Bukan dia berlaku huruf dal tu menggantikan baris asal dia. Dia mati sebab wakaf. Mati memang tidak akan berbaris sekali dah. You faham tak? Maksudnya suara qalqalah yang terbit daripada bacaan kita tadi berlaku selepas kita matikan huruf dal. Boleh faham ke? Kalau tak faham begitu. Boleh faham ke? Dia kalau baris, dia kena berlaku sekali dengan huruf. Tak boleh berlaku selepas atau sebelum. Jadi huruf qalqalah ni kita matikan huruf tersebut dan suara yang terbit daripada mulut kita berlaku selepas kita matikan huruf tersebut. Ahad, tu berlaku selepas kita matikan huruf dal. Jadi dia bukan baris. Dan tak boleh kita katakan mirip pada baris sekalipun. Sebab mustahil. Kalau nak kata baris, dia mesti berlaku sebagaimana yang tilas umpamanya. Dia berlaku pada baris huruf tu. Dia tak jadi mati. Ini dia mati. Dia baru datang selepas itu suara. Maksudnya, kita matikan huruf dal, dia akan baru kita suarakan dengan suara qalqalah. Jadi, dia ada satu, orang kata, tapi dia berlaku secara terus. Dia bukan berlaku secara sekaligus. Faham tak maksud saya? Ustaz. Ustaz Abu Sulaim. Faham ke apa yang saya cuba terang ni? Takut tak faham. Tolong bagi tahu ya kalau tak faham. Boleh? Respon sikit. Mungkin Ustaz boleh ulang sekali Ustaz. Tadi pun putus sikit tadi Ustaz. Okey, gini. Sekarang ni ada pandangan ada yang kata bahawa huruf sebutan qalqalah ni dia mirip dengan baris. Ataupun pendapat yang masyhurnya dia kata mirip dengan baris atas. Ini pendapat yang paling masyhur lah. Sebab dia kata inilah pandangan yang rajih. Sekarang ni, kalau kita kata dia mirip dengan baris atas, macam mana kita nak katakan dia mirip dengan baris atas? Sebab kalau kita buat baris, apa yang dikatakan dengan mirip itu? Sebab
Imam Ibn Jazari sendiri pun sebut, kalau kita sebut separuh daripada baris itu pun, dia sudah baris atas ni kita tak boleh sebut separuh. Sebab kalau kita sebut separuh pun, dia akan bunyi macam penuh. Faham tak? Itu satu. Yang kedua, bila kita kata dia adalah baris, mirip kepada baris, bermakna dia salah juzuk daripada baris lah. So, baris, dia kena sebut bersekali dengan huruf itu. Bagaimana yang berlaku pada A, yang berlaku pada Ha. Kita sebut dia, baris atas tu, huruf hamzah tu, bersekali dengan hamzah. Baris atas huruf Ha, kita sebut dia bersekali dengan huruf Ha. Kita tak sebut dia sebelum, atau kita tak sebut dia selepas huruf. Berbeza dengan huruf dal yang kita matikan kerana waktu tadi, dan selepas kita matikan dia, sejurus selepas itu terus kita sebut suara qalqalah. Dan suara qalqalah itu dia tidak berlaku atas huruf dal tu. Tidak berlaku sekaligus pada sebutan dal tu. Tapi dia berlaku selepas itu. Nampak tak? Nampak? Boleh ya? Tu kalau biasa orang kata, kita kena baca mirip dengan baris atas. Ahad. Ahad. Dia akan baca begitulah. Ahad. Okey, boleh. Tapi sebenarnya gerak perlahan. Ahad. Kita matikan dal. Da. Kita datang. Butang qalqalah. Ada huruf dal. Ahad. Gegaran yang berlaku pada huruf dal. Kerana kuat tekanan suara. Kita lepaskan balik. Lidah kita akan kembali duduk pada tempat dia. Okey? Kembali duduk pada tempat dia. Ahad. Okey, boleh. Itu gerak perlahan. Dan contoh yang diberikan oleh Dr. Aiman Suwaid. Disebut, walaqad khalaqnal insan. Saya dah bolkan perkataan khalaqna. Baik, bagi orang yang kata bahawa qalqalah mesti dibaca dengan suara yang mirip dengan baris atas. Cuba kita baca kalimah khalaqna ini, huruf yang mati dengan mirip kepada baris atas. Dia akan bunyinya macam mana? Akan bunyi macam mana? Walaqad khalaqna. Okey. Dan kalau itu bacaannya, maka sebenarnya dia telah melakukan kesalahan lahnun jali. Kesalahan yang besar kerana bacaan itu telah mengubah makna ayat. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang jadi berubahnya? Okey, kalau huruf mati ayat ini, walaqad khalaqnal insana. Khalaqnal insana. Itu qalqalah. Saya baca itu dalam bentuk qalqalah. Matikan huruf. Kemudian ada suwait. Ada satu unit suara yang agak kecil berbanding suara biasa. Kerana berlaku gegaran pada makhraj. Dan saya tidak miripkan dengan mana-mana baris. Khalaqnal in. Dia bunyi dia yang tersendiri. Kalau saya baca dengan mirip kepada baris atas, walaqad khalaqna. Bila khalaqna, dia dah merubah kalimah itu kepada makna yang lain. Apa makna dia? Kalau khalaqna dengan qaf mati, dia memberi maksud bahawa Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Tapi kalau dibaca dengan mirip baris atas huruf qaf tu, khalaqna, dia memberi makna yang berbeza langit dengan bumi. Jauh beza dia tu. Apa maksud dia? Manusia yang menciptakan Allah. Wal'iyadu billah. Nampak tak kat situ? Nampak tak? Kesalahan yang berlaku sekiranya kita baris ataskan huruf sebutan qalqalah. Ini Dr. Aiman Suwaid sebut dalam satu video. Dia boleh tengok. Walaqad khalaqna, mengubah makna. Subhanallah. Hanya dengan qalqalah ubah makna. So kita katakan bahawa qalqalah dibaca dengan mirip baris atas. Ini antara contoh. Okey, boleh. Okey. Dah jelas Ustaz. Ya. Jadi bermakna dia suara tu dia selepas huruf Ustaz kan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jadi kalau dia selepas huruf, adakah bila kita membaca tu kita perlu satah sekejap? Okey. Sebab tu saya kata tadi, dia sejurus. Maksudnya,
tidak ada pemisahan di antara kita matikan huruf dal dengan sebutan qalqalah. Maksudnya kita tak boleh hentikan seketika suara kita. Bagaimana kita baca ahad, yang tu tak boleh. Dia akan berlaku secara terus-menerus. Cuma dia berlaku secara beriringan, bukan sekaligus. Faham? Faham? Boleh? Ahad. Ahad. Saktah pun tak betul jugalah. Kalau saktah sekejap pun tak boleh juga. Boleh. Saktah tidak ada dalam bacaan qalqalah. Okey. Okay. Cuma saya buat tadi tu secara gerak perlahan lah untuk bagi nampak bagaimana huruf qalqalah itu berlaku dari sudut bunyi dia. Walaqad khalaqnal bukan walaqad khalaqnal. Itu kalau orang yang kata dengan baris atas lah. Walaqad khalaqna akan jadi baris. Walaupun kita nak sebut dia separuh, tapi bunyi dia tu bunyi macam baris penuh. Itu Ibnu Jazari sebut. Tak boleh datangkan ta'idul harakah. Separuh daripada baris. Dia qalqalah ni. Saya tidak dengar qalqalahnya pada huruf qaf. Mana? Pada huruf mana? Pada kalimah mana? Walaqad khalaqnal insan. Dengar suara saya. Walaqad khalaqnal insan. Khalaqa dah jadi baris atas. Itu tidak ada qalqalah. Walaqad khalaq. Dengar lagi ke? Khalaq. Tak dengar qalqalah Ustaz. Suara putus. Apa ni pada huruf yang mungkin saya faham huruf qaf tu ada kan huruf beza ke kedudukan huruf di hujung dengan di tengah tu. Sebab kalau walaqad Ustaz baca tadi jelas bunyi qalqalah tu pada Okay. di tengah dia beza tu dia kurang jelas qaf tu. Dia kalau ikut pada Dia punya pandangan sebutan qalqalah. dengan Ibnu Syuraih tadi tu dia bezakanlah antara huruf qalqalah yang berada di tengah dengan qalqalah yang berada di hujung. Okey. Memang kita akan tengok nanti ada pembahagiannya lah berdasarkan kedudukan huruf qalqalah tu dalam kalimah. Tapi secara umumnya memang tak kira lah huruf qalqalah tu berada di tengah atau di penghujung kalimah, ia tetap dibaca dengan qalqalah. Saya baca sekali lagi. Walaqad khalaqnal insan. Khalaqnal. Bunyi ke? Ni. Sekat pula. Walaqad khalaqnal insana. Saya perlahankan kat situ supaya jelas sikit lah bunyi dia. Yang saya katakan kalau kita miripkan dia dengan bacaan baris atas, dia akan jadi macam ni. Walaqad khalaqna. Itu yang tidak ada qalqalah, tapi dia kalau dibaca begitu, itulah yang dikatakan boleh mengubah makna. Walaqad khalaqna. Itu bacaan yang mirip dengan baris atas. Walaqad khalaqnal. Sikit saja. Tapi adalah qalqalah tu. Yang penting ada. Okey mungkin. Mungkin teknikal. Okey, baik. Tak apa, nanti boleh refer pada... Maknanya kadar Ustaz, Ya, sila Ustaz. maknanya kadar dal tu kadar lantunan dal dengan qaf tu sama je lah. Walaqad khalaqnal insan.
Ya, sama je. Sama je bagi orang yang membezakanlah antara dudukannya tu. Okey. Ada yang membezakan macam Ibnu Shuraih tadi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Okay kan? Kalau tersekat juga nanti boleh tengok rakaman lah. Iqra, 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 iqra. Tu gerak perlahan dia. Iqra. Okey, kita dengar. Iqra. Tu kita ambil saya sebenarnya saya nak tunjuk satu ni analisis suara tu dari sudut spektrogram. Tapi individu yang saya minta tolong tu dia tak sempat nak buat. InsyaAllah kalau ada nanti saya cuba kongsikanlah dengan para peserta semua. Bagaimana kita boleh tengok kita punya wave suara kita tu yang membuktikan lagi bagaimana berlakunya qalah ini menggunakan spektrogram. Tadi tu betul lah siapa yang Ustaz sebut tadi tu. Bila kita perhatikan huruf qalqalah tu, dia di suara kita kalau dalam rakaman yang begini dia macam kosong gitu. Sebab tu dia agak tak sesuai lah. Dia kena masuk studio dengar dan insya-Allah kita boleh tengok bagaimana berlakunya qalqalah pada huruf-huruf yang kita nak baca tadi. Tapi tak apa, cuba refer balik saya punya rakaman nanti tengok. Dengar ke tak? Okey, ini ada soalan daripada sahabat kita ni, dia kata boleh tak saya simpulkan bahawa bunyi qalqalah ni adalah kesan suara yang terjadi hasil pertembungan dua jisim. Kemudian dipisahkan dari makhrajnya. Ini kesan suara ini tidak dimaksudkan sebagai harakat. Dia adalah bunyi tersendiri yang independen. Ya betul. Baguslah tu faham. Maksudnya dia bukan dikaitkan dengan mana-mana harakat. Dia suara yang tersendiri. Suara qalqalah ni dia sangat unik yang kita tak boleh daripada mana-mana kategori race ataupun apa-apa. Dia. Di qalqalah. Baik. Seterusnya kita nak tengok pada pembahagian qalqalah.